Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam perkongsian Syama'il Muhammadiyah bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang ketiga pada pagi ini, untuk yang mana dah bersama daripada perkongsian hadis pada subuh tadi, kemudian hayati Quran jam 8, dan ini adalah perkongsian yang ketiga. Harapannya moga-moga waktu yang kita diberikan oleh Allah kita dapat gunakan pada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu dan majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita bermula, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Seperti biasa, saya mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk sebar luas, bantu untuk kongsi, dan juga tag ahli keluarga dan rakan-rakan. Moga-moga lebih ramai yang mendapat manfaat daripada pertemuan perkongsian Syama'il Muhammadiyah. Kita dah masuk siri yang ke-71 dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pagi ini seperti biasa kita nak berkongsi riwayat yang ada dalam Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, menceritakan tentang peribadi dan kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kitab ini ada 416 riwayat, dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-254. Dalam kitab ini ada 56 bab yang telah disusun oleh penyusun Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dan kita berada pada bab yang ke-38. Kita berada pada bab yang ke-38. Lalu hari ini adalah hari yang ketiga. Kita masih lagi berada pada hadis yang sama, iaitu hadis Ummu Zara yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu seperti mana saya pernah kongsikan di awal hadis ini, bahawa sama ada hadis Ummu Zara, kisah Ummu Zara adalah Aisyah yang ceritakan kepada Nabi, lalu mauquf seperti mana pilihan Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dan ada juga riwayat yang menyebutkan yang Nabi yang menceritakan kepada Aisyah, lalu ianya menjadi marfu', dan kita telah kongsikan kedua-dua riwayat tersebut di awal pembacaan hadis ini. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share dan kongsikan. Jom kita lihat muka surat 195. Muka surat 195. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Muka surat 195. Lalu saya baru perasan ada yang mengatakan line terputus-putus. Adakah line saya ataupun line bagaimana? Mohon maklumkan, mohon sahabat-sahabat maklumkan. Lalu Kak Salina kata sambungan kisah 11 orang wanita. Ya, betul. Lalu bagaimana? Adakah suara saya jelas ataupun tak jelas? Mohon maklum, berikan maklum balas di ruang komen. Lalu adakah suara saya jelas? Kak Jamalia kata jelas. Kemudian Izzati kata okey. Bagaimana sahabat-sahabat yang lain? Jelas. Okey.
Kemudian ramai yang kata jelas. Lalu mungkin bukan daripada masalah saya, tapi itulah ujian pada waktu PKP kerana ramai yang berada di rumah, maka banyak yang menggunakan internet. Anak-anak yang nak belajar, kadang-kala anak pun ada beberapa darjah dan tingkatan dan sebagainya, semua nak belajar. Yang tak belajar pun nak melayari internet, dan juga ibu bapa pun perlu untuk kerja. Lalu kita dah hidup pada zaman yang setiap daripada kita memerlukan internet untuk kita dah biasa. Lalu kita gunakanlah internet kita untuk perkara yang baik. Moga-moga bermanfaat. Lalu kita doakan moga Allah permudahkan untuk sahabat-sahabat kita yang ada masalah internet, moga-moga dipermudahkan segalanya insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, jom kita baca wanita yang ke-11. Siapakah wanita yang ke-11? Maka beliau ini dikenali sebagai Ummu Zara. Ummu Zara. Lalu di sini penterjemah, ejaan Ummu Zara adalah Zaira'in, Ummu Zara. Namun di sini penterjemah dia terjemahkan sekali tanwin berbaris bawah, lalu Zara'in. Lalu Zara'in disebut sebagai Zara'in. Lalu terpulang, saya dah biasa sebut sebagai Zara kerana ejaannya adalah Zai, Ra, Ain, dan Ain bila wakaf mati bunyi Zara. Tetapi di sini penterjemah terjemahkan sebagai Zara'in. Lalu boleh sebut Zara'in, tetapi kebiasaannya disebut sebagai Zara. Maka wanita ke-11 yang berkata, apakah kata wanita yang ke-11? Jom kita baca dahulu dia punya matan. Qalatil hadiyah asyrah zawji Abu Zara'in wa ma Abu Zara' anasa min huliyin udhunayya wa mala'a min syahmin adudayya wa bajjahani fabajahat ilayya nafsi wajadani fi ahli ghunaymatin bishakkin faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaq فإنده أقول فلا أقبه وأركض فأتصبه وأشرب فأتقمه. Maka dia mula menceritakan tentang suami dia. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, terima kasih kepada yang mana bantu untuk share, bantu untuk kongsikan. Apakah kata Ummu Zara? Maka wanita yang ke-11 yang dikenali sebagai Ummu Zara, dan riwayat ini lebih dikenali dalam kitab hadis sebagai riwayat yang menceritakan tentang Ummu Zara. Maka wanita ini berkata, suamiku Abu Zara. Lalu ejaannya Zaira'in. Saya ulang lagi sekali, ejaannya Zaira'in. Zai berbaris atas bunyi dia za, Ra mati sukun, maka pada waktu itu bunyi dia zar. Kemudian Ain memang ia berbaris bawah, tanwin bawah, tetapi ketika mana wakaf maka ianya berbunyi zara. Tetapi penterjemah pilih untuk menterjemahkan sekali dengan tanwin baris bawah, maka ada dalam kitab Zara'in, tetapi saya biasa untuk sebut sebagai Zara. Maka berkatalah Ummu Zara, suamiku Abu Zara. Siapakah Abu Zara? Dia menggerakkan telingaku dengan pelbagai perhiasan yang banyak. Masya Allah. Lalu dia puji suami dia. Suami dia bagi banyak barang hiasan, sampaikan telinga dia penuh dengan barang hiasan yang dia boleh hias diri dia. Maka setiap bulan ada barang hiasan. Itu yang kadang-kala isteri suka. Moga Allah jadikan dianugerahkan perkara itu di dunia dan akhirat. Maka penuh dengan barang hiasan. Lalu dan juga tangan, dan juga leher, dan juga kaki penuh dengan barang hiasan. Lalu dia sebut dia menjadikan telingaku bergerak dengan perhiasan yang banyak. Lalu dia bagi banyak hiasan kepada isteri dia, Bukan sekadar itu, maka pada waktu itu dia berkata lagi, suamiku menjadikan lenganku gemuk, penuh dengan daging di kawasan lenganku. Dia menjadikan berisi. Dia kata, makan Ummu Zara, makan, bagi makan, bagi makan, bagi makan. Maka berisi lengan Ummu Zara. Maka kena faham, di sisi orang Arab, wanita yang berisi, wanita yang gemuk, maka itu adalah terpuji. Di sisi orang Arab. Di sisi orang Arab, sebab itu dia berkata bahawa suamiku memberikan begitu banyak nikmat,
Lalu kata Imam Bajuri, dia menjadikan aku saminah, dia menjadikan aku gemuk kerana begitu banyak nikmat yang dia bagi, makanan yang dia bagi dan juga perkara-perkara yang dia bagi. Maka dia puji suami dia, bagi barang kemas bagus dan juga bagi makanan bagus. Lalu kalaulah ada suami yang nak menjadi macam Ummu Zara, bagi barang kemas dan juga bagi makan. Kalau mampu, kalau tak mampu maka isteri kena redha. Maka dia puji suami dia. Suami dia bagi perhiasan yang banyak dan juga dia jadikan isterinya gemuk dengan penuh daging pada kawasan lengan. Seterusnya kata Ummu Zara, dia iaitu Abu Zara suami dia menggembirakanku, maka aku pun seronok. Lalu dia sentiasa pada waktu itu menggembirakan isteri dia, bergurau tawa, bersenda gurau dengan isteri dia, maka isteri dia gembira. Maka isteri dia Abu Zara ini pada waktu itu dia menerangkan keadaan dia sebelum bertemu dengan Abu Zara. Lalu dia berkata, Abu Zara menemukanku di dalam keluarga pengembala kambing yang sedikit. Maksudnya dia adalah keluarga yang miskin dan dalam keadaan susah. Dia sebelum jumpa Abu Zara adalah keluarga yang miskin, keluarga yang susah. Kemudian dia iaitu Abu Zara menjadikan aku dalam keluarga orang yang memiliki bunyi kuda. Maksudnya ada bunyi kuda, maksudnya ada kuda. Memiliki bunyi unta, memiliki bunyi lembu dan memiliki tanaman yang bersih. Maksud dia pada waktu itu adalah orang-orang di sisi orang Arab, maksudnya suami dia adalah seorang yang kaya kerana suami dia mempunyai bunyi kuda. Bukan sekadar bunyi kuda, bila ada bunyi kuda maksudnya ada kuda. Suami dia ada kuda, ada unta, ada lembu dan juga ada tanaman yang bersih. Sebab itu dipanggil suami dia Zara. Kenapakah keluarga ini dipanggil Zara? Kerana Zara makna yang pertama kata Imam Bajuri maksudnya tanaman. Lalu suami dia mempunyai tanaman yang banyak, sebab itu suaminya dikenali sebagai Abu Zara dan isterinya ini sebagai Ummu Zara. Ummu Zara. Lalu Z-A-R dan juga sebagai ganti Ain letakkan nukta atas dan sebagainya. Lalu Ummu Zara, ejaan dia bahasa Arab Zaira Ain. Lalu dia puji suami dia. Dia menceritakan tentang suami dia. Ambil dia daripada keluarga yang miskin, letakkan dia pada keluarga yang kaya. Walaupun keluarga yang kaya, suami dia bagus, mak mertua dia bagus, anak suami daripada isteri sebelum ni bagus, semuanya bagus. Pembantunya pun bagus. Dia puji semua. Seterusnya Ummu Zara menceritakan, apabila aku bercakap di sisinya, dia tidak pernah mencela. Dia sangat muliakan isteri dia. Maka daripada sikap Abu Zara ini kita boleh belajar untuk mendengar ucapan isteri. Maka sebab itu kata Ummu Zara, apabila aku berkata-kata Allahumma salli ala Muhammad fa indahu aqul fala uqabbah, bila aku bercakap maka aku tidak akan dicela. Lalu apakah maksud dia? Suami dia menjadi pendengar yang baik. Lalu para suami dan juga kalaulah yang lelaki belum berkahwin, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Sebab itu disebutkan di sini wali husni kalami ladai dan sebagainya. Maka pada waktu itu dia menghormati isteri dia, dia menjadi pendengar yang baik. Isteri dia tak bercakap, bila bercakap tidak pada waktu itu diburukkan dan tidak pada waktu itu dicela. Ini kan tidak. Isteri dia baru nak angkat tangan mula cakap, ada aku dah tahu dah apa kau nak cakap. Mesti benda yang sama kan, cukup letih baru balik kerja, lalu nak tengok bola ni dan sebagainya. Maka tidak, jangan begitu. Sama juga isteri ataupun ibu ketika mana nakkan orang lain mendengar ucapan dia, maka dia patut menjadi pendengar yang baik. Dia kena menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak dan juga kadang-kala menjadi pendengar yang baik untuk suami. Maka masing-masing kena menjadi pendengar yang baik. Sebab itu kata Ummu Zara, bila aku bercakap aku tidak dicela. Bila dia bercakap tidak dicela. Maka pada waktu itu dia puji suami dia. Suami ni adalah pendengar yang baik dan suaminya tidak cela apa yang dia cakap. Seterusnya kata Ummu Zara, apabila aku tidur sampai subuh,
Maksudnya apa? Suami dia bukan macam orang Arab yang lain yang pada waktu itu akan suruh dia bangun awal untuk buat semua benda. Lalu dia boleh tidur sampai pagi. Lalu dia boleh tidur sampai subuh. Ketika mana aku tidur, maka aku tidur sampai subuh. Sebab itu kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, wala yukizuni, suamiku tidak mengejutkan aku untuk pada waktu itu melakukan kerja-kerja rumah kerana aku disayangi di sisinya. Maka dia boleh tidur pada waktu malam, dan pada waktu itu inilah dia puji suami dia sebagai akhlak yang baik. Lalu mungkin lepas ni kepada yang ada anak kecil, maka kalaulah anak kecil menangis nak buat susu, maka suamilah bangkit buat susu. Tetapi itu kadang-kala berlaku. Tapi kadang-kala kalaulah berlaku itu suami yang baik, isteri kena hargai. Macam mana Ummu Zara menghargai Abu Zara. Maka pada waktu itu dia tak, ketika mana tidur sampai pagi, maka tidak dikejutkan untuk melakukan apa-apa. Aku dapat minum sampai puas. Kenapa disebut minum sampai puas? Kerana mereka ini hidup di negara Arab yang mana sukar untuk mendapat air untuk minum. Tetapi Ummu Zara bila minum, dia boleh minum sepuas-puasnya kerana suami dia memiliki air bersih, air minuman yang banyak. Seterusnya kata Ummu Zara, ibu Abu Zara, dia bukan sekadar puji suami dia, tetapi dia puji juga ibu mertua dia, mak kepada suami dia. Maka daripada sini Ummu Zara menerangkan kepada kita bagaimana ibu yang mana merupakan kadangkala igawan, ibu mertua yang merupakan kadangkala igawan, kadangkala ketakutan, yang mana bagi setengah para isteri, para wanita, maka tidak dia kata ibu Abu Zara pun adalah orang yang hebat, adalah orang yang baik. Sebab itu di sini Imam Bajuri berkata, dia puji, selepas dia puji Abu Zara, dia puji mak mertua dia, ibu kepada Abu Zara, yang mana pada kebiasaannya wanita, min karahati ummi zauji ghaliban, dia tidak suka kepada ibu mertua kerana ada ketidaksefahaman dan sebagainya. Namun tidak, ibu kepada Ummu Zara pun adalah orang yang baik, Maka ibu kepada Abu Zara bagaimana? Maka kata Ummu Zara, siapakah ibu Abu Zara? Peralatan makannya banyak. Lalu dia banyak peralatan makan, menunjukkan dia seorang yang pemurah. Pada waktu itu dia banyak menjamu orang. Lalu ibu mertuanya sangat pemurah, pada waktu itu banyak menjamu orang. Lalu bukan maksud peralatan dia banyak disimpan dalam almari, tidak. Maksud peralatan makannya banyak, dia banyak menjamu orang. Seterusnya, apakah lagi? Rumahnya luas. Lalu rumah dia luas menunjukkan mudah untuk tetamu datang. Itulah dia puji ibu kepada Abu Zara, seorang yang pemurah untuk menjamu orang lain. Lalu dia dah puji Abu Zara, dia dah puji mak mertua dia, ibu kepada Abu Zara. Seterusnya dia puji anak lelaki Abu Zara daripada wanita yang lain. Anak lelaki Abu Zara, siapakah anak lelaki Abu Zara? Tubuh tempat dia berbaring seperti pelepah kurma yang halus, iaitu anak dia kurus. Anak dia kurus menggambarkan apa? Menggambarkan seorang yang rajin, seorang yang tak banyak makan, dan di sisi orang Arab, lelaki yang kurus adalah terpuji. Wanita yang berisi adalah mamduh, terpuji. Itu di sisi orang Arab. Adapun di sisi masyarakat Melayu, Malaysia, maka itu terpulang kepada masing-masing. Di sisi orang Arab, kenapa dia sebut anak tirinya adalah kurus? Kerana di sisi orang Arab, kurusnya lelaki itu adalah mamduh, adalah terpuji. Lalu dipuji anak tirinya. Kemudian tidak cukup dengan itu, akan membuatnya kenyang dengan hanya memakan betis anak kambing. Lalu betis anak kambing menunjukkan sedikitnya anak lelaki Abu Zara makan. Seterusnya Ummu Zara, dia berkata, anak perempuan Abu Zara. Lalu dia puji Abu Zara, dia puji mak kepada Abu Zara, dia puji anak lelaki kepada Abu Zara, dan di sini yang keempat, dia puji anak perempuan Abu Zara. Maka dia berkata, anak perempuan Abu Zara, siapakah anak perempuan Abu Zara? Dia merupakan orang yang taat kepada ayahnya dan taat kepada ibunya, penuh pakaiannya dengan tubuh yang berisi, iaitu gemuk.
Lalu anak perempuan dia berisi. Sebab itu kata Imam Bajuri rahimahullah di sini, jangan salah faham kenapa dia puji yang lelaki, anak lelaki kurus, dan di sini dia puji anak perempuan sebagai gemuk. Maka kerana di sisi orang Arab, wa hadhihi mamduh fin nisa'il Arab, di sisi orang Arab, wanita yang berisi adalah disukai oleh orang Arab pada zaman itu. Pada zaman sekarang kita tidak tahu. Pada zaman itu wanita yang berisi disukai oleh orang Arab, dan pada zaman itu wanita lelaki yang kurus dianggap terpuji oleh orang Arab. Lalu dia puji anak perempuan dia berisi, anak perempuan dia gemuk. Orang lain cemburu dengan dia kerana kecantikan dan kebaikannya. Lalu seterusnya dia dah puji Abu Zara, dah puji ibu kepada Abu Zara, anak lelaki Abu Zara, anak perempuan Abu Zara. Maka pada waktu itu dia puji pembantu Abu Zara. Maka apakah kata Ummu Zara? Hamba suruhan Abu Zara. Siapakah hamba suruhan Abu Zara? Dia tidak menyebarkan perbicaraan kami keluar kerana dia menjaga akan adab dan akhlaknya. Apa yang dia dengar dalam rumah tuan dia tidak ceritakan kepada luar. Dan inilah sebenarnya sifat pekerja, dia amanah pada tugasannya, dia amanah pada kepercayaan tuan dia. Maka Ummu Zara puji pembantu dan orang suruhan tuan dia, yang mana pada waktu itu orang suruhannya pada waktu itu tidak menyebarkan apa yang berlaku dalam rumah, tidak memindahkan makanan kami kepada orang lain. Dia tidak curi-curi ambil makanan dan bawa keluar daripada rumah, yang mana kerana amanahnya pada waktu itu. Amanahnya pada waktu itu dia tak ambil makanan dan berikan kepada orang luar. Lalu dia tidak memenuhkan rumah kami dengan sampah, yang menunjukkan dia sentiasa membersih, rajin, ringan tulang. Inilah Ummu Zara memuji seluruh rumah dan juga keluarga Abu Zara. Dia puji Abu Zara, dia puji ibu kepada Abu Zara, dia puji anak lelaki Abu Zara, dia puji anak perempuan, dan dia puji akan hamba Abu Zara. Kisah masih belum habis. Ramai yang kata, Masya Allah, apa bahagianya rumah tangga Abu Zara. Sebenarnya kisah tak habis lagi. Apa yang berlaku, ya dia puji. Tetapi apa yang berlaku kepada Ummu Zara? Wanita yang ke-11 ini meneruskan cerita. Cerita belum habis. Lalu banyak yang kata, Masya Allah, bagus dan sebagainya, beruntung, bertuahnya Ummu Zara. Tapi hakikatnya cerita ini belum selesai lagi. Aisyah tak habis lagi cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah kata Ummu Zara? Ummu Zara muka surat 196. Muka surat 196. Kata Ummu Zara pada muka surat 196. Qalat kharaja Abu Zar'in wal awtabu tumakhad falakiya imra'atan ma'aha waladani laha kal fahdaini yal'abani min tahti khasriha birumanatain fatallaqani wa nakahaha. Maka di sini kata Ummu Zara menceritakan pada suatu hari Abu Zara keluar bermusafir. Abu Zara keluar bermusafir. Pada suatu hari Abu Zara keluar bermusafir. Ketika mana dia bermusafir, ketika itu musim memerah susu binatang yang melimpah. Apakah maksud orang Arab bila menyebut susu melimpah? Maksudnya itu kata Imam Bajuri, wadzalika hal, itu adalah pada keadaan yang mana orang Arab akan keluar untuk berniaga. Orang Arab akan keluar untuk berniaga. Maka waktu ketika mana orang Arab nak keluar berniaga, mereka gambarkan musim memerah susu binatang yang melimpah. Maka Abu Zara keluar musafir. Dia keluar musafir pada waktu dia nak berniaga, seperti mana kebiasaan dia. Kemudian berlakulah apa yang berlaku. Apa yang berlaku? Kemudian suami dia Abu Zara terjumpa seorang wanita yang bersama wanita itu dua orang anak dia. Suami dia jumpa wanita yang ada dua orang anak. Lalu apakah sifat anak itu? Kata Ummu Zara, kedua-dua anaknya lincah seperti harimau. Maksudnya lincah, sihat, handsome, kuat, gagah dan sebagainya. Lincah seperti harimau. Semua ini adalah bahasa kiasan sebenarnya.
kedua-dua anak perempuan itu bermain dengan buah delima di bawah pinggangnya. Maksudnya apa? Wanita itu seorang yang rajin, maka pada waktu itu diumpamakan anak dia bermain dengan buah delima, maka bermain dengan buah delima di bawah pinggang ibunya memberi makna pada waktu itu wanita ini subur. Yang kedua, wanita ini seorang yang rajin menjaga anak, dan ada beberapa banyak lagi maksudnya yang seperti mana diterangkan oleh Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala. Abu Zara' jumpa wanita ini. Jadi jumpa wanita ini. Ketika mana dijumpa wanita ini, apakah yang berlaku? Ummu Zara' bercerita, kemudian Abu Zara' menceraikanku dan berkahwin dengan wanita itu. Sebab itu kisah belum habis. Maka Ummu Zara' cerita, ketika mana pada waktu itu Abu Zara' suami dia, yang kemudian menjadi bekas suami, jumpa dengan wanita yang disukai, wanita yang mempunyai 2 orang anak. Maka pada waktu itu dia suka dengan wanita ini, dan dia suka dengan kesihatan dan kegagahan anak wanita ini. Dan kerana orang Arab pada waktu itu dia nak keluarga lelaki yang kuat, kerana mereka diperlukan untuk mempertahankan keluarga, harta dan sebagainya. Maka pada waktu itu dia telah menceraikanku dan berkahwin dengan wanita tersebut. Ummu Zara' kemudiannya pun berkahwin. Kisah belum habis lagi, tunggu sebentar. Maka Ummu Zara' bercerita, kemudian aku bernikah dengan seorang lelaki bangsawan yang menunggang kuda yang kuat. Maksudnya orang yang kaya juga. Lalu Kak Nur Hayati Abdullah kata suspend. Ya, sangat-sangat suspend cerita ni. Lalu yang mana suspend cerita ni? Banyak betul plot twist dia. Lalu Ummu Zara' pun dah kahwin. Lalu tadi dia puji suami dia, maka sebenarnya itu bukan lagi suami dia. Itu bukan lagi suami dia. Itu adalah bekas suami dia. Tapi kita belajar bagaimana walaupun dah berpisah dan bercerai, Ummu Zara' masih lagi ingat kepada Abu Zara' walaupun dia dah berkahwin. Dan dia berkahwin pada waktu itu dengan seorang lelaki bangsawan yang menunggang kuda yang kuat. Maksudnya orang yang kaya, memegang tombak khati. Apakah khati? Khataya maksudnya adalah nama tempat yang terletak di kawasan pantai Oman. Lalu dia memegang tombak yang khusus, menunjukkan lelaki yang gagah, menunjukkan lelaki yang kaya. Dia membawaku bersiar-siar melihat haiwan ternakan yang banyak dan memberiku setiap haiwan ternakan berpasang-pasangan. Maksudnya pada waktu itu diberikan pelbagai nikmat kepada Ummu Zara'. Dia bagi macam-macam kepada Ummu Zara'. Dia bagi harta, dia bagi segala-galanya kepada Ummu Zara'. Adakah boleh sama dengan pemberian Abu Zara'? Maka pada waktu itu dia membawaku bersia-sia. Waktu PKP ni tak bolehlah bersia-sia. Janganlah pula ketika mana dengar kisah ni, bawa bersia-sia, bawa bersia-sia. Tidak, waktu PKP ni tak boleh bawa bersia-sia. Hanya dalam cerita ini sahaja. Suami baru Ummu Zara', dia bawa Ummu Zara' bersia-sia. Lalu dia membawaku bersia-sia melihat haiwan ternakannya dan banyak. Dan dia bahkan bagi hadiah kepada Ummu Zara' pada setiap haiwan yang dia ada, pasangan-pasangan. Kemudian suami dia yang baru berkata, makanlah wahai Ummi Zara' dan berikanlah makanan kepada keluargamu. Ambil apa yang kamu nak ambil, semua adalah milikmu. Maka pada waktu itu Ummu Zara' bandingkan antara pemberian suami dia yang baru dan juga dengan suami dia yang mana lama. Maka berkatalah Ummu Zara', kalaulah aku himpunkan segala pemberian suami yang baru kepadaku, tentu belum boleh menyamai pemberian sebuah bejana bekas yang paling kecil milik Abu Zara'. Ummu Zara' masih lagi ingat kepada suami dia yang pertama. Maka pada waktu itu dia menyebut kepada geng-geng wanita dia, kepada geng usrah wanita dia, kepada teman-teman yang 11 orang tadi. Dia kata, kalaulah semua yang suami aku bagi ni begitu banyak, tetapi pada waktu itu ketika mana pemberian dia yang banyak tak boleh sama dengan pemberian suami aku yang dahulu, itulah Abu Zara', walaupun pemberian bekas yang kecil. Apakah maksud dia? Maksudnya adalah sebenarnya dia masih ingat kepada cinta pertama dia.
Dia masih ingat kepada cinta pertamanya. Sebab itulah di sini kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, pemberian yang banyak macam mana sekalipun daripada suami yang baru tak boleh menyamai pemberian bekas yang paling kecil yang tidak bernilai daripada suami dia yang dulu, iaitu Abu Zara. Maka bagaimana pemberian Abu Zara yang lain, semestinya tak boleh ada orang yang tandingi. Kenapa? Mal hubbu illa lil habibil awal. Berkata Imam Bajuri menukilkan ungkapan mal hubbu, tidaklah cinta kecuali kepada kekasih yang pertama. Kerana dia cinta kepada Abu Zara, suami dia pertama, maka pada waktu itu walaupun dia dah berkahwin dengan suami dia kedua, tetapi ketika mana dia cerita dalam geng usrah dia dengan geng teman-teman kawan-kawan perempuan dia berkata tak sama. Semua pemberian yang banyak suami yang kedua itu tak boleh sama dengan pemberian yang paling kecil oleh suami yang pertama Abu Zara. Dan sebab itulah Imam Bajuri mengatakan malhub, tidaklah cinta illa lil habibil awal, kecuali cinta yang pertama. Kecuali cinta yang pertama. Sebab itulah kata Imam Bajuri, maka digalakkan untuk para lelaki mengahwini wanita yang dara, kerana pada waktu itu maka tidak terjadi kisah-kisah seperti ini. Maka bila Aisyah cerita panjang lebar, bayangkan kita 3 hari baru habis, panjang lebar Aisyah ceritakan kepada Nabi, maka di hujung itu Nabi tak marah. Apa yang Nabi SAW sabdakan kepada Aisyah, romantisnya Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara. Sabda Nabi SAW, aku akan menjadi untukmu wahai Aisyah seperti mana Abu Zara dan Ummu Zara. Maksudnya Nabi SAW nak menjadi untuk Aisyah seperti mana kasih, cinta, sayang, pemberian yang ada di antara Abu Zara dan Ummu Zara sallallahu alaihi wasallam. Maka di hujung kisah ini kata Imam Bajuri rahimahullahu taala menuliskan di sini satu nota penting. Apakah dia? Ghayatul amar. Nota penting, anna Aisyah, bahawa sesungguhnya Aisyah zakarat nisa majhulat, dia tidak menyebut nama, dia menyebut wanita-wanita yang dengan panggilan wanita pertama, kedua, ketiga. Maka pada waktu itu dia menyebut wanita-wanita itu secara umum, dia tidak sebut nama. Maka pada waktu itu walaupun ada sebahagian daripada mereka menyebut aib suami mereka, tetapi sesungguhnya aib itu disebut dalam bentuk yang penuh kiasan. La yu'rafuna bi a'yanihim, yang mana tak ada orang yang faham kiasan suami itu kecualilah dengan penerangan-penerangan tambahan. Lalu Imam Bajuri menyebut Aisyah tak sebut nama. Kemudian wanita yang cerita buruk tentang suami dia pun pada waktu itu menggunakan bahasa kiasan, yang faham-faham, yang tak faham maka terpulang. Yang ketiga, kata Imam Bajuri, wala bi asma'ihim, wanita-wanita itu langsung tidak menyebut nama suami mereka. Wa mithlu hadza la yu'addu ghibah, dan benda-benda seperti ini tidak dikira mengumpat. Sebab itu Nabi dengar, sebab itu Nabi tak tegur, sebab benda ini bukannya mengumpat. Ala annahum kanu min ahlil jahiliyah. Ini sebenarnya poin yang paling penting. Sebenarnya 11 orang wanita ini adalah cerita, adalah kisah sebelum daripada kedatangan Islam. Lalu sebab itu sahabat-sahabat jangan marah, ini bukan cerita sahabiah dengan sahabat, ini adalah cerita sebelum Islam. Sebab itu Imam Tirmizi bawakan cerita ini yang panjang ini, kisah yang panjang, ambil kita 3 hari untuk habis, menunjukkan kepada kita apa? Imam Tirmizi bawakan kisah ini dalam babus samar, menunjukkan Nabi ada bersembang, Nabi ada bercerita selepas daripada waktu Isyak. Nabi ada bercerita selepas daripada waktu Isyak.
Maka sebenarnya pada waktu itu ini adalah cerita jahiliyah. Ini adalah cerita sebelum kedatangan Islam, yang mana pada waktu itu bukan cerita sahabat. Sebab itu tidak ada istilahnya mengumpat syurga dan sebagainya. Ini adalah cerita jahiliyah, cerita sebelum Islam, yang pengajaran yang kita nak ambil adalah panjang lebar Aisyah ceritakan kepada Nabi SAW. Nabi tidak marah apabila diceritakan tentang keburukan-keburukan suami. Tetapi yang kita belajar adalah pada penghujung itu, apa yang Nabi sebut pada penghujungnya. Nabi SAW bersabda, kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara, aku akan menjadi untuk kamu wahai Aisyah seperti mana Abu Zara berlaku baik kepada Ummu Zara daripada sudut cinta, daripada sudut pemberian. Kata Imam Bajuri, bukanlah maksud daripada sudut perceraian dan sebagainya. Maka sebab itu kita nampak Nabi SAW mendengar dengan begitu teliti cerita ini. Bahkan Nabi membalas pada tempat yang menunjukkan romantiknya Nabi SAW. Lalu daripada sini kita nampak apa pengajaran dia. Cuba para ibu balik ceritakan kisah Ummu Zara ni pada suami. Cuba. Adakah suami mendengar? Alhamdulillah, kebanyakannya adalah orang yang mana suami mendengar. Tapi kadang-kala cerita ni panjang, ambil 3 hari, sejam setengah nak habis. Maka kadang-kala baru kita sebut hadis Ummu Zara, kisah Ummu Zara, dah kena marah. Dan kau nak apa malam-malam ni, tidurlah. Nak cerita apa lagi pasal Ummu Zara? Ummu Zara tu siapa? Tunggulah dan sebagainya. Tetapi tidak. Kita bayangkan Nabi ini adalah waktu malam. Sebab itu Imam Tirmizi bawakan bab ini tentang bolehnya bersembang selepas Isyak. Walaupun ada riwayat yang mengatakan pada waktu itu makruh, tetapi diambil pengajaran makruh bila benda yang sia-sia, tetapi tidak di sini. Maka Nabi SAW dengar panjang lebar wanita pertama, wanita kedua. Kadang-kala para suami bila isteri baru nak cerita, dah kena tegur. Buat apa nak cerita malam-malam ni, cukuplah, esok nak kerja, cukuplah dan sebagainya. Lalu tak habis cerita, baru sampai baru tak masuk wanita pertama lagi dah kena ni. Ataupun ada sebahagian orang yang mana pada waktu itu dia baru nak cerita, suami dia pada waktu itu tak berikan perhatian. Ya. Apa tadi? Berapa orang? 11 orang lelaki. Padahal sebenarnya adalah wanita. Lalu itu yang kadang-kala. Ada yang kadang-kala bila baru nak cerita, maka pada waktu itu dah tertidur. Ada yang kadang-kala bila baru nak cerita, maka pada waktu itu telah tertukar kepada tajuk yang lain. Tetapi sebenarnya ambil pengajaran bagaimana Nabi menjadi pendengar yang baik. Lalu suami pun kena menjadi pendengar yang baik, isteri pun kena menjadi pendengar yang baik. Moga-moga daripada situlah kita nampak akhlak Nabi. Nabi dengar kisah ni panjang lebar. Wanita pertama, wanita kedua. Kadang-kala saya pun begitu. Kalaulah cerita panjang, bila nak habis ni? Cerita hujung boleh hujung. Cerita ringkasan dia, kalau boleh lukis, cuba lukis, nampak je boleh selesai. Tetapi itulah kadang-kala kelemahan suami, yang mana dengan inilah disempurnakan. Suami ada kelebihan dan kelemahan, isteri ada kelebihan dan kelemahan. Tetapi bila digabungkan dan pada waktu itu masing-masing melihat kelemahan masing-masing dan bersedia untuk berubah, dan pada waktu itu masing-masing melihat kelebihan yang lain dan pada waktu itu mengungkapkan terima kasih, maka sebenarnya pada waktu itu jadilah keluarga yang bahagia. Maka kita nampak daripada Nabi SAW, Nabi tak suruh lukis. Bila Aisyah cerita wanita pertama, lukis panjang sangat ni, jangan nanti sampai 10-11. Tetapi Nabi dengar dan di hujung Nabi sebutkan ringkas, wahai Aisyah, aku akan menjadi untuk kamu seperti mana Abu Zara melayani dengan baik Ummu Zara. Maka ini adalah kisah dia, dan daripada sini kita nampak Imam Tirmizi membawa kisah ini menunjukkan boleh untuk bersembang, untuk bercerita selepas daripada Isyak. Maka ini kisah yang panjang, dan daripada sini kita nampak itulah kadang-kala cara para ulama hadis, kisah yang panjang tetapi sebenarnya dia nak sabitkan sesuatu yang kita tak nampak.
Ada orang bila belajar kisah Ummu Zara, dia tak nampak pengajaran dia. Tetapi Imam Tirmizi letakkan kisah Abu Zara pada bab samar, menunjukkan kepada kita bagaimana akhlak Nabi. Pada waktu itu mendengar cerita daripada isterinya. Kita dah dengar yang Nabi ceritakan tentang khurafah pada hadis yang pertama bab ini. Dan di sini Nabi mendengar panjang lebar cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Nabi jawab di hujung itu, aku akan menjadi seperti mana Abu Zara kepada Ummu Zara. Sebab itu kata Imam Bajuri daripada sini, daripada hadis ini kita belajar betapa perlunya husnul usyrah ataupun husnul muasyarah, berlaku baik kepada isteri, kepada ahli keluarga. Sebab itulah Nabi SAW berlaku begini. Dan Imam Bukhari ketika mana bawa hadis Ummu Zara ini, Imam Bukhari letakkan pada tajuk bahawa husnul muasyarati ma'al ahal. Imam Bukhari bawakan hadis yang sama, yang panjang ini, di bawah tajuk bagaimana perlunya berlaku baik, melayani dengan baik isteri dan juga ahli keluarga. Lalu Imam Bukhari bawakan di hadis itu pada tajuk tersebut nak menunjukkan akhlak luar biasa Nabi SAW. Lalu moga-moga ada pengajaran, moga-moga adanya manfaat. Terima kasih kepada semua yang bersama sepanjang tempoh 40 minit ini. InsyaAllah esok kita akan mula masuk pada bab yang baru, bab yang ke-39, menceritakan tentang cara Nabi SAW tidur. Kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh tekan pada link yang telah disertakan di ruang komen. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga ada manfaat daripada kisah ini. Moga-moga ada pengajaran untuk saya khususnya dan untuk setiap daripada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.